Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian 3 ingin membentangkan tajuk hiburan dalam kalangan generasi muda berdasarkan As-Sunnah. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Saya Muhammad Akmaluddin bin Mat Sofri, seterusnya Muhammad Aiman Akif bin Rafi'in, Muhammad Luqman Hakim bin Azizi, Muhammad Syahmi bin Muhammad Asri, dan Muhammad Firdaus bin Badrul Hisham. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala pujian dipersembah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga serta sahabat baginda. Darinya kita memohon pertolongan dan keampunan serta perlindungannya dari gangguan syaitan. Sesiapa yang digunakan hidayah oleh Allah Taala, maka mereka tidak sesat selamanya. Sesungguhnya Allah sahajalah yang selayaknya disembah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruhnya. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Ilahi kerana telah memberikan kami kesihatan dan kesempatan masa untuk kami menyiapkan tugasan ini. Seperti yang tertera di muka hadapan, tajuk yang kami akan bentangkan ialah hiburan dalam kalangan generasi muda berdasarkan dari As-Sunnah. Islam merupakan sebuah agama pertengahan yang amat menekankan aspek spiritualiti dan pembangunan rohani. Tapi, pada masa yang sama turut membenarkan penganutnya berhibur dan berseronok selagi mana ia tidak melampaui batas-batas syarak. Keinginan untuk berhibur dan kecintaan kepada kecantikan serta keindahan merupakan fitrah insani yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Pertama sekali adalah definisi hiburan. Hiburan ialah satu persembahan dengan gerak laku perbuatan atau olah tubuh, tutur kata atau mimik atau menggunakan benda dan objek tertentu dan sebagainya bertujuan untuk menyenangkan, mententeramkan dan menyukakan hati. Hukum hiburan dia berubah-ubah mengikut keadaan. Contohnya yang pertama ialah harus. Hukum asal kepada hiburan ialah harus jika ia memberi kebaikan kepada individu dan masyarakat. Dan yang kedua, makruh, iaitu sekiranya hiburan tersebut tidak memberi sebarang kebaikan dan keburukan. Dan yang ketiga, ialah haram, sekiranya hiburan yang memberi implikasi buruk kepada individu dan masyarakat sehingga lalai dalam mengerjakan perkara yang dituntut oleh syarak. Seterusnya, bentuk-bentuk hiburan yang sesuai. Yang pertama, pelancongan dan percutian. Yang kedua, aktiviti-aktiviti rekreasi dan lasak seperti berkuda dan memanah. Yang ketiga, filem dan drama yang memberi pengajaran dan tauladan. InsyaAllah seterusnya kita tengok peranan. Iaitu peranan beberapa pihak dalam mengawal hiburan dalam kalangan generasi muda. Okay, next. Seterusnya yang pertama ialah pendakwah. Pendakwah ni mempunyai aspek yang luas. Tidak semestinya mesti para ilmuwan ataupun ustaz-ustaz ataupun guru-guru. Boleh jadi orang awam pun boleh menjadi pendakwah. Yang pertama, peranan mereka ialah menggunakan pendekatan al-atifi yang bermaksud yang berkait rapat dengan emosi. Selain itu, pendakwah juga boleh menggunakan dakwah mereka secara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Seterusnya, aspek yang kedua ataupun pihak yang kedua ialah ibu bapa.
Pihak ibu bapa boleh menerapkan nilai-nilai murni dan penghayatan agama dalam mendidik anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga boleh meluangkan masa dengan anak-anak dan memantau aktiviti dan perilaku mereka. Seterusnya, pihak yang ketiga iaitu kerajaan. Kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang seperti membuat pemeriksaan di tempat-tempat haram seperti kelab malam. Selain itu, ataupun pihak sekolah juga boleh mengetatkan undang-undang di samping memberi dedahan awal tentang batasan-batasan hiburan di sekolah. Okey, itu saja. Hiburan berlandaskan Islam. Dalam sebuah hadis, bagaimana suatu hari Hanzalah datang menjumpa Nabi SAW bersama Abu Bakar. Lalu berkata, Hanzalah telah berlaku munafik, wahai Rasulullah. Baginda menjawab, mengapa sebegitu? Jawab Hanzalah, wahai Rasulullah, apabila kami berada di sisimu, kamu sering mengingatkan kami tentang neraka dan syurga, sehingga kami seolah-olah dapat melihatnya di hadapan mata kami. Tetapi apabila kami meninggalkan majlismu, kami telah dilalaikan dengan anak dan isteri kami serta harta benda kami, sehingga kami terlupa kepada peringatanmu itu. Maka jawab baginda SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguhnya jika kamu menepati keadaan seperti yang kamu biasa ketika bersamaku dan ketika dalam berzikir, nescaya kamu akan berjabat tangan, yakni disamakan dengan malaikat di tempat-tempat perbaringan kamu dan di jalan-jalan kamu. Tetapi wahai yang salah, sesaat begini dan sesaat begitu. Maka Rasulullah menyebutnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka antara garis panduan yang ditetapkan dalam Islam ketika berhibur ialah yang pertama, sebarang bentuk hiburan tidak boleh bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Dengan maksudnya tiada unsur maksiat. Yang kedua, hiburan dalam bentuk menghina, menjatuhkan maruah atau muka aib seseorang adalah ditegah di dalam Islam. Yang ketiga, hiburan yang menyerupai agama lain dari sudut pegangan atau ibadah mereka adalah dilarang sama sekali. Yang keempat, hiburan yang tidak mendatangkan faedah sama sekali, maka ia juga dilarang dalam agama Islam. Yang kelima, hiburan yang mengenakan orang ataupun prank agar mereka takut ataupun terkejut pun juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang keenam, hiburan tersebut mestilah tidak lalai ataupun berlebih-lebihan sehingga hak Allah dan kewajipan yang lain terabai. Yang ketujuh, tiada percampuran di antara lelaki dan wanita ajnabi dalam berhibur, kerana ini adalah untuk mengelakkan segala fitnah dan punca pada kerosakan pada umat Islam. Okay, baiklah. Seterusnya kita pergi pada isu semasa berkaitan hiburan. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, zaman 2023 ni, banyak benda-benda hiburan yang semakin boleh luasa dekat negara kita. Contohnya Lati Challenge, prank dan konsert hiburan. First, Lati Challenge. Lati Challenge ni merupakan satu trend yang terkenal sejak tahun 2020 yang mana seseorang itu dia akan berperwatakan cantik pada mulanya dan kemudian apabila dia mainkan muzik, dia sampai satu part, dia mukanya dia akan jadi tiba-tiba jadi hodoh. Dia akan kenakan solekan yang teruk dekat situ. So, dekat sini kita boleh nampak perubahan wajah daripada seorang itu dia kelihatan cantik saja, tapi lepas beberapa ketika dia ubah muka dia jadi buruk. Jadi ulama telah menggariskan bahawa ia merupakan satu benda yang mengubah kemuliaan wajah manusia. Dan disebabkan itu, ulama telah membahas tentang ini dan berpendapat bahawa benda ini merupakan haram berdasarkan hadis. Di antara keelokan Islam ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. So, Lati Challenge ni dia asalnya daripada trend orang kafir, tapi bila orang Islam ikut, dia jadi macam dah tak betul lah kat situ. Yang kedua, prank. Prank ni, dia merupakan konten yang agak terkenal juga dalam kalangan YouTuber. Sebabnya YouTuber ni dia berlumba-lumba untuk mendapatkan view yang paling banyak. Dan konten prank ni dia merupakan konten usik ataupun gurau yang menyebabkan orang yang di prank itu akan terguris hati sehingga menyebabkan jatuh maruah seseorang itu. Dan
hadis yang mengharamkan perbuatan prank ini, Nabi ada bersabda yang mafhumnya, yang mana ketika Nabi dan sahabat bermusafir dan ada salah seorang sahabat Nabi itu tertidur dan ada sahabat yang lain, dia kacau sahabat yang tidur tu dengan tarik tali yang ada pada sahabat yang tidur tu. Kemudian sahabat yang tidur tu pun tiba-tiba terkejut. Nabi yang melihat perbuatan itu dan Nabi pun berkata yang tak halal bagi seseorang Muslim yang buat saudara Muslimnya terkejut. Dan yang ketiga, isu tentang konsert hiburan. Konsert hiburan ni kalau kita tengok sekarang ni memang dah makin berleluasa. Hatta di Arab Saudi pun sana dah macam-macam kumpulan dah dah jemput macam Blackpink, Alan Walker dan sebagainya. Jadi konsep hiburan ni dia merupakan asal bagi sesuatu hukum itu kita kena tahu asal bagi hukum hiburan ni ialah harus sehingga ada dalil yang membuktikan pengharamannya. Dan Yusuf Al-Qaradawi pula dia dah menetapkan beberapa syarat dalam persembahan nyanyian ataupun konsert hiburan, iaitu antaranya lirik lagu tu mestilah ikut batas syarak, tak ada bawa maksud yang lucah dan sebagainya. Dan yang kedua, mestilah tak bercampur lelaki dan perempuan dalam satu tempat. Kiranya kita kena jaga batas antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, solusi bagi hiburan melampau. Di sini saya bagi 3 solusi. Yang pertama, keprihatinan ibu bapa. Jadi ibu bapa ni dia merupakan medium yang penting, medium pertama untuk didik anak-anak sejak usia kecil lagi. Jadi ibu bapa ni lah dia kena ajar tentang bersederhana dalam hiburan sementara mereka anak-anak ni masih kecil lagi, supaya mereka ni dah terbiasa hingga besar nanti, supaya tidak berlebihan dalam berhibur. Dan yang kedua, kuliah tentang hiburan. Dekat sini, para pendakwah memainkan peranan penting untuk beri pencerahan tentang hiburan ni kepada anak-anak muda, kerana ramai lagi yang tak tahu batas-batas hiburan dalam Islam. Dan kita takut jika mereka terlalu leka, mereka boleh menyebabkan diri mereka sendiri murtad apabila hiburan yang mereka ambil itu terlalu teruk sangat, terlalu terpesong jauh dari agama Islam. Dan yang terakhir, bijak memilih rakan. Jadi kita semua tahu kita memang kena cari rakan-rakan yang boleh membimbing kita ke syurga. Kita kena cari rakan yang baik yang mampu tegur kita jika buat salah. Jadi kalau kita nak berhibur, kita kenalah minta nasihat rakan kita tu sama ada hiburan tu baik untuk kita ataupun tidak. Itu saja dari saya. Kita teruskan kepada penutup. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan mengenai hiburan berlandaskan Islam. Izinkan saya menutupkan perbincangan ini dengan akhirul kalam. Akhirul kalam, hiburan dalam Islam pada asalnya adalah halal kerana ianya merupakan satu keperluan tabi'i manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Meskipun demikian, sesuatu yang halal seperti hiburan tidak mutlak sifatnya, bergantung pada ciri, tujuan dan kaedah, keperluan dan syarat-syarat yang lain. Justru itu, hiburan boleh menjadi suatu alat yang sering disalahgunakan untuk merosakkan. Setiap perkara dan perbuatan yang baik pasti ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikan dalam mengikuti dan menghiburkan diri dengan hiburan yang baik adalah seperti hati dan perasaan sentiasa aman dan tenteram dengan hiburan yang mengingatkan kita tentang Allah SWT. Hidup sentiasa aman, hidup kita juga akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Kita juga akan sentiasa ingin membuat perkara-perkara yang baik dan dirahmati kerana hiburan yang kita ikuti menunjukkan nilai-nilai murni yang baik. Dan terakhir pula adalah hiburan yang baik dapat membuatkan kita dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Ini kerana bila kita telah diterapkan dan dididik dengan hiburan yang baik atau hiburan yang menunjukkan nilai-nilai murni, kita akan menggunakannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita dengan membantu orang-orang di sekeliling kita dan menghormati orang lain. So kita boleh berhibur seperti berzikir, berqasidah, menuju ke arah kebaikan. So kita berhibur tapi dapat pahala.
Itulah. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.